Halo, hai. Saya Cikgu Awang Ibrahim bin Awang Mumin dari Sekolah Kebangsaan Mando Aris, Lalang. Ingin berkongsi maklumat, berkongsi ilmu dengan pelajar pada hari ini. Sebelum itu, Cikgu ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Daerah Serikeh kerana memberi peluang dan memberi kepercayaan kepada cikgu untuk berkongsi ilmu dengan pelajar pada hari ini. Pada petang ini, cikgu ingin berkongsi dengan pelajar satu tajuk yang sangat penting dalam matematik, iaitu ukuran panjang. Saya percaya pelajar-pelajar telah didedahkan tajuk ukuran panjang ini sejak daripada tahun 2 lagi. Cikgu harap tahun ini ataupun selepas ini nanti, apa yang cikgu mahu dalam tajuk sukatan panjang, pelajar harus menguasai 4 perkara berikut. Yang pertama, penukaran unit. Dalam tajuk ukuran panjang, ada 1000, ada 100 dan juga 10 yang melibatkan jarak ataupun yang melibatkan panjang. Selain daripada itu, cikgu harap pelajar juga harus menguasai simbol-simbol di dalam ukuran panjang. Dalam ukuran panjang, ada 4 simbol. km. km bermaksud kilometer. m adalah meter. cm pula adalah sentimeter. Dan mm pula adalah milimeter. Jadi simbol-simbol ini pelajar harus kenal apa maksud dia. Ia adalah singkatan daripada apa yang cikgu sebut tadi. Yang ketiga, dalam tajuk ukuran panjang, kita juga menggunakan nombor perpuluhan. Kita juga menggunakan nombor pecahan ataupun nombor bercampur. Dan yang terakhir yang cikgu nak pelajar-pelajar menyelesaikan masalah. Dalam tajuk penyelesaian masalah, apa yang penting adalah pelajar harus pandai membaca dan memahami kehendak soalan. Kebanyakan pelajar gagal disebabkan tidak faham kehendak soalan. Selalu dia penyelesaian masalah, kita perlu menyelesai menggunakan operasi 4. Mungkin kita menggunakan tambah. Mungkin juga kita boleh menggunakan tolak. Atau darab, malah juga bahagi. Dengan kata lain, operasi 4 ni tambah, tolak, darab dan bahagi perlu dikuasai terlebih dahulu. Begitu juga dengan nombor perpuluhan, nombor pecahan ataupun nombor bercampur. Baiklah pelajar-pelajar, yang ini yang cikgu kata tadi, selalu dia guru-guru ingatkan kita untuk menghafal CP. Tetapi dalam matematik, selain daripada wajib menghafal CP, pelajar juga wajib mengetahui rumus dalam uniter. Untuk cikgu hari ini, cikgu pilih unit panjang. Dalam ukuran panjang, kita ada 4 unit. Yang pertama, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Ini merupakan unit yang paling besar sekali. Jadi dalam tajuk kilometer dan meter, selalu dia berkaitan dengan jarak sesuatu tempat. Yang menghubungkan satu tempat ke satu tempat ataupun lebih. Rumus yang kedua adalah 1 meter sama dengan 1000 meter. 1000 sentimeter. Minta maaf cikgu. Untuk meter dan sentimeter ini, selalu soalan dalam UPSR, dia akan bertanya kita berhubung dengan tinggi atau panjang yang tidak jauh. Tinggi ini melibatkan tinggi pokok mungkin, tinggi bangunan, tinggi manusia dan sebagainya. Dan yang terakhir,
rumus yang terakhir yang harus dikuasai oleh pelajar adalah 1 cm berapa milimeter. Dengan kata lain, cikgu ambil ringkasan dia dalam tajuk panjang, ukuran panjang. Kita ada kilometer, kita ada meter, kita ada sentimeter dan kita ada milimeter. Di antara 4 unit ini, dia ada hubung kait. Okey, mari kita lihat hubung kait di antara 4 unit ni tadi. Bermula dengan unit yang paling besar, kilometer. Diikuti oleh unit yang kedua, iaitu meter. Apakah hubungan kilometer dan meter? Okey, rumus pelajar harus tahu. Kilometer ke meter adalah 1000. Okey, kilometer ke meter adalah 1000. Kalau kilometer bertanya kepada meter, apa yang patut kita buat? Maka kita akan darab dengan 1000. Sebab hubungan kilometer dan meter adalah 1000. Begitu juga di sebaliknya kalau meter tanya kilometer. Tetapi kalau kilometer tanya meter, kita darab. Tetapi kalau meter tanya kilometer, kita pula perlu membahagi dengan 1000. Antara kilometer dan meter yang menghubungkan dia adalah 1000. Dan seterusnya, hubungan di antara meter dan sentimeter yang menghubungkan dia adalah 100. Jadi kaedah dia sama. Kalau meter tanya sentimeter, kita kena darab 100. Sentimeter tanya meter pun kita bahagi 100. Dan seterusnya, unit yang terakhir nanti adalah unit milimeter. Sentimeter pergi milimeter, dia mesti dihubung dengan 10. Kalau sentimeter tanya milimeter, kita kena darab dengan 10. Kalau milimeter tanya sentimeter, kita kena bahagi dengan 10. Sebab itulah cikgu kata tadi, pelajar harus peka simbol dia kilometer, km, meter, m, sentimeter, cm, milimeter, mm. Dan hubungan di antara dia tak susah. 1000, 100 dan 10. Baik. Seterusnya cikgu akan kongsi dengan pelajar apakah yang berkaitan dengan kilometer dan meter. Berkaitan dengan kilometer dan meter. Tadi cikgu dah terang dengan pelajar. Untuk tajuk ataupun untuk unit kilometer dan meter, selalu dia menghubung antara dua tempat atau lebih. Dalam tajuk ini, mungkin soalan akan tanya berapa kilometer. Mungkin dia juga akan tanya berapa meter. Ataupun dia akan tanya berapa kilometer dan meter. Tapi apa yang penting, untuk jarak ini adalah kilometer dan meter, dia punya rumus adalah 1 kilometer darab 1000 meter. Ingat, cikgu tekankan lagi yang besar, tanya yang kecil, mesti darab. Yang kecil, tanya yang besar, mesti bahagi. Jadi untuk tajuk kilometer dan meter, dia dalam soalan UPSR hanya melibatkan jarak yang panjang. Jarak yang panjang. Contoh, kalau kita nak pergi ke Kuching, orang akan tanya, kita takkan jawab 2 meter. Selalu kita jawab dalam kilometer. Kita lihat soalan-soalan yang berkaitan dengan unit kilometer dan meter. Okey, lihat soalan yang cikgu paparkan. Okey, cikgu baca bersama-sama. Rajah 3 menunjukkan jarak dari rumah Adelina ke sekolah. Okey, apabila soalan kehendak soalan dah maklum, dia tidak ada meminta kita menjawab. Dia hanya menunjukkan. Rajah menunjukkan jarak dari rumah Adelina ke sekolah. Bermakna bila soalan begini, pelajar harus tengok terus apa jarak dari rumah ke Adelina. Okey, jarak dari rumah ke Adelina ke sekolah adalah 2 km 18 meter. Okey, dan seterusnya barulah
kehendak soalan. Nyatakan jarak dalam meter dari rumah Adelina ke sekolah. Cikgu selalu dalam mana-mana soalan, kata kunci berpunca daripada kata tanya. Kata tanya dalam ayat ini adalah nyatakan. Nyatakan. Dan yang paling penting adalah dalam meter. Dalam meter. Cikgu ulang lagi. Mari kita sama-sama buat. Apakah jawapan dia nanti? Okey, soalan dia berkendakkan kita mencari jarak dari rumah Adelina ke sekolah dan diberi jawapan dalam meter. Okey, dalam meter. Okey, dalam tajuk ini rumus sangat penting. Kilometer dan meter. Tadi cikgu dah bantu pelajar. Pelajar kena ingat 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Okey, jadi soalan 2 kilometer 18 meter berapa meter? Okey, kalau kilometer tanya meter, pastinya darab. Jadi kita kena darab dengan 1000. Bermaksud 2 kilometer sama dengan 2 darab 1000 adalah 2000 meter. Bermakna kilometer kita dah tukar kepada meter. Kemudian yang terakhir itu 18 meter tak perlu ditukar. Kita tambah sahaja. 2000 kita tambah dengan 18 adalah 2018 meter. Jadi jawapan kita adalah 2018 meter. Okey, seterusnya kita soalan yang berkaitan dengan kilometer atau yang berkaitan dengan jarak. Cuba kita lihat gambar saja, kita dah tahu ada 4 tempat. Okey, mari kita baca sama-sama. Rajah 9 menunjukkan jarak beberapa tempat. Okey, terus tengok jarak beberapa tempat. Dalam rajah ini ada rumah, kemudian ada kedai, ada sekolah, ada perpustakaan. Okey, kemudian sambung lagi ayat yang kedua. Jarak dari sekolah ke perpustakaan, terus perhati. Dalam rajah di atas, sekolah ke perpustakaan. Kita tengok di sini ada perpustakaan, kita ada sekolah. Tapi tidak ada jarak. Bermaksud dia ada ayat lagi seterusnya. Ayat seterusnya adalah 2 kali jarak dari sekolah ke kedai. Ini. Sekolah ke kedai adalah 1.6 kilometer. Bermakna sekolah ke perpustakaan adalah 2 kali 1.6. Okey, dan apa soalan dia? Okey, soalan dia adalah berapakah jarak dalam kilometer dari rumah ke perpustakaan. Kita gerak rumah ke perpustakaan, kita kena lalu ke kedai. Okey, kemudian dari kedai kita lalu ke sekolah dan dari sekolah ke perpustakaan. Okey, mari kita lihat dari rumah ke kedai adalah 2.3 kilometer. Kemudian dari kedai ke sekolah adalah 1.6 kilometer. Tetapi dari sekolah ke perpustakaan tidak dinyatakan. Tetapi tadi cikgu dah maklum dengan pelajar, sekolah ke perpustakaan adalah 2 kali. 2 kali sekolah ke kedai. Bermaksud, sekolah ke kedai adalah 1.6. Sekali lagi 1.6. Ada 2 kali 1.6. Ataupun kalau pelajar bijak, terus darab dengan 2. Jadi kita nak menjawab dia pula. Bagaimana kita nak menjawab? Cari dulu maklumat sekolah ke perpustakaan. Sekolah ke perpustakaan adalah 2 kali sekolah ke kedai, iaitu 2 darab 1.6 kilometer. Siapa dapat jawab? 2 darab dengan 1.6 kilometer. Okey. Pandai. Ramai yang saya rasa dapat menjawab. Tentulah jawapan dia adalah 3.2 kilometer. Sekarang kita dah dapat sekolah ke perpustakaan adalah 3.2.
Jadi kita isilah. Sekarang kita nak kira dari rumah ke perpustakaan. Okay, kita mula dari rumah ke kedai 2.3. Dari kedai ke sekolah 1.6. Dari sekolah ke perpustakaan adalah 3.2. Jadi apa perlu kita buat sekarang? Kita kena kira jumlah jarak ini, bermaksud kita akan tambah. Jadi saya percaya tak perlu cikgu nak ajar pelajar lagi bagaimana nak menambah. Guru-guru kita di sekolah telah mengajar kita setiap operasi tambah, tolak bermula dari belakang. Apa yang penting dalam tajuk ini yang melibatkan nombor perpuluhan, titik perpuluhan dia adalah mesti sebaris. Okey, mesti sebaris. Jadi mari kita jawab bersama-sama dari belakang. 3 tambah 6 tambah 2. Okey, jawapan dia adalah 11. Kemudian kita naikkan satu di atas, satu letak di bawah. Jadi jawapan keseluruhan kita adalah 7.1. Okey, cikgu ada satu petua untuk pelajar. Satu petua untuk pelajar, kalau dalam kertas satu, apabila kita mengira dari belakang, sebagai contoh, 3 tambah 6, 9. 9 tambah 2, 11. Jadi 1 di belakang. Tak perlu selesai. Tengok jawapan A, jawapan B, jawapan C dan jawapan D. Yang mana 1 di belakang? Tengok, kita tak selesai. Kita dah jumpa jawapan dia semesti dia D. Okey, ini contoh soalan kertas 1. Contoh soalan kertas 1. Okey, soalan UPSR 2016. Okey, nombor 36. Okey, kita baca sama-sama. Sebuah kereta memerlukan 50 liter petrol untuk perjalanan sejauh 650 km. Soalan dia, berapakah jarak dalam kilometer yang dapat dilalui oleh kereta itu dengan menggunakan 75 liter petrol? Okey, jawapan dah ada. Kebanyakan jawapan dia berbeza. Okey, setiap soalan, cikgu dah beritahu tadi, kebanyakan pelajar gagal kerana tak faham kehendak soalan. Untuk itu, saya nasihatkan kepada pelajar, cari isi-isi penting terlebih dahulu. Yang kedua, mesti tahu kehendak soalan. Kehendak soalan mesti bermula dengan kata tanya. Okey, isi penting di sini adalah 50 liter sama dengan 650 kilometer. Dan soalan perlu dijawab dalam kilometer. Perlu dijawab dalam kilometer. Dan dia nak tahu berapa kilometer bagi 75 petrol. Okey, kita ambil maklumat. Okay, maklumat penting adalah 50 liter sama dengan 650 km. 50 liter sama dengan 650 km. Kalau cikgu tanya dengan pelajar-pelajar, kalau 100 liter, 100 liter berapa kilometer? Ya, ramai yang tahu. Sebab kalau 50, 650, kalau 100 ada 2 kali 50, bermakna 650 pun ada 2 kali. Tetapi kalau cikgu tanya 25 liter, apa kaitan 25 liter dengan 50 liter? Perhatikan 50 dan 25. Bermaksud, kalau kita lihat di sini, 25 liter berapa kilometer? 25 itu adalah setengah daripada 50. Tak perlu kita kira lagi. Kalau 50, 25 itu setengah, maka 650 pun setengah. Jadi kalau setengah 25 itu kita dapat jawab. Atau dalam langkah matematik dia, kita akan tukar 1/2 darab dengan 650. Darab 650.
Ataupun cikgu lebih mudah kata dengan anak-anak murid cikgu setengah. 1/2 itu setengah. Bermakna kita boleh lihat dengan mata jawapan dia. Setengah 6, 3. Setengah 5, 2. 2.5. Ataupun keseluruhan dia adalah 325. 325 kilometer. Jadi untuk 25 liter, jawapan dia adalah 325 kilometer. Kenapa cikgu buat soalan tanya 75? Cikgu bagi di sini 25,5. Sebab dia kalau kita lihat, soalan minta 75. Apa dia 75? 50 tambah 25. Jawapan dia adalah 75. Kalau di depan dia kita tambah, maka di belakang pun kita tambah. Dengan kata lain, 650 km, kita tambah 325 km. Tentulah pelajar mudah untuk menjawab. Tadi cikgu beritahu, kita mula tambah dari belakang, 0 tambah 5, 5. Tengok jawapan A, B, C, D, kecuali C. Jangan jawab C sebab C itu kosong. Bermakna A mungkin betul, B mungkin betul, D mungkin betul. Sebab dah 5 belakang. Yang kedua kita jawab 7. Tengok jawapan A salah. Dia 2 di sini. Jadi jawapan yang betul adalah B. B 975. Itulah cara-cara kita nak cepat jawab. Kita tak perlu selesai habis. Kita tengok 5, kita tengok 7, dah ada. Semua ABC ni ada satu saja nombor yang 5 dan 7 dari belakang. Bermakna 9 tu tak perlu dilihat. Memang itulah jawapan dia. Baiklah pelajar-pelajar, kalau tadi cikgu kongsi dengan pelajar berhubung dengan jarak, seterusnya untuk yang kedua ini yang berkaitan dengan tinggi. Yang berkaitan dengan tinggi. Selalu dia soalan yang berkaitan tinggi ini, jarak dia tidak terlalu panjang. Ianya hanya melibatkan unit meter ataupun unit sentimeter. Ataupun kedua-duanya sekali, unit meter dan sentimeter. Meter dan sentimeter, pelajar kena ingat rumus dia tadi. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Cikgu tekankan lagi sekali, perlu diingat 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Selalu dia untuk menghafalkan kaedah ini, meter ingatlah pembaris yang guru kita selalu bawa di sekolah. Panjang dia, panjang 1 meter. Sebab itulah, jangan libatkan kilometer yang panjang sangat. Kilometer ni selalu dia berhubung dengan jalan. Yang meter ini, panjang dia paling 1 meter itu adalah pembaris kita. Ada setengah soalan tahun 95 kalau tak silap cikgu, yang bertanyakan antara berikut, sebagai contohlah, antara berikut yang manakah tinggi seorang pelajar sekolah? A, 1 kilometer. B, 1 meter. C, 1 sentimeter. Dan D, 1 milimeter. Ini memang ada keluar dalam soalan. Kalau kita tak tahu, cikgu dah beritahu, meter tinggi dia, panjang dia adalah panjang seorang pelajar sekolah. Jadi kalau untuk pelajar, jawapan dia adalah 1 meter. Okey. Dan untuk tajuk tinggi ini, selalu dia, tajuk meter dan sentimeter ini, hanyalah melibatkan panjang sesuatu barang. Mungkin dia akan cerita tentang tali. Mungkin juga dia akan cerita tentang kayu. Ataupun dia akan cerita tentang tinggi seseorang, tinggi pokok, tinggi bangunan dan sebagainya. Okey. Yang kedua dalam tajuk ini bukan sahaja berkaitan dengan tinggi. Cikgu tekankan lagi sekali, unit di depan yang besar tu kalau tanya yang belakang ataupun meter tanya sentimeter, kita perlu darab. Kalau sentimeter pergi kepada meter, bahagi. Okey, seterusnya kita yang berkaitan dengan meter dan sentimeter. Ini adalah soalan kertas 2 tahun 2016. Okey, panjang seutas tali ialah 2 meter 4 sentimeter. Soalan A, tali itu dipotong ke
kepada 3 keratan yang sama panjang. Berapa panjang setiap keratan itu? Okey, seperti biasa, kita tengok soalan. Panjang seutas tali 2 meter 4 sentimeter. Kemudian soalan, tali itu dipotong kepada 3 keratan yang sama panjang. Saya percaya pelajar faham kehendak soalan ni. Dan kehendak soalan dia adalah berapa panjang satu keratan. Daripada 3 yang dipotong, dia tanya 1 sahaja. Tentulah pelajar dapat jawab. Pertama, kalau kertas 2, tengok markah dulu. Kalau dia 2, dia perlu ada langkah. Ingat, setiap markah yang melebihi daripada 1, contohnya 2 markah ini, dalam kertas 2, kita kena tunjuk langkah. Okey, mari kita lihat langkah-langkah yang patut kita buat. Okey, untuk mencari panjang setiap keratan. Okey, panjang tali kita dah sedia maklum 2 meter 4 sentimeter. Okey, maka tali itu dibahagi atau dikerat kepada 3 keratan. Bermaksud kita akan bahagi 3. Yang kedua, cikgu lupa nak terang, soalan ni tidak minta kita jawab dalam meter. Pun dia tidak minta kita jawab dalam sentimeter. Bermakna pelajar boleh jawab dalam sentimeter ataupun dalam meter ataupun sentimeter. Okey, tapi cikgu di sini cikgu tukarkan 2 meter 4 sentimeter itu tukarkan kepada sentimeter. Sebab itu mudah. Sebab kita tahu kalau 2 meter berapa sentimeter? 1 meter 100. Kalau 2, 200. Jadi jawapan dia 204 sentimeter dibahagi 3. Bagaimana kita nak membahagi dia? Cikgu gunakan kaedah mansub. Kaedah mansub. Pelajar juga boleh buat kaedah bahagi betul-betul. Tapi kaedah mansub pun boleh diterima. Okey, 204 cm dibahagi 3. Okey, mansuh erti dia kita permudahkan menggunakan CP yang sama. Okey, atas lawan bawah. Tengok atas 3, kita pakailah CP 3. 3 darab 1, 3. Atas mesti pakai 3 juga. 3 darab berapa? 20. Memanglah tak ada. Yang paling hampir adalah 18. 3 darab 6. 18. Lebih dia ada 2. Jadi yang tinggal di belakang 24. 3 darab berapa? 24. Tentulah 3 darab 8. Jadi jawapan kita adalah 68 cm. Jadi satu keratan tadi adalah 68 cm. Baik, kita lihat soalan bahagian B. Bahagian B. Soalan bahagian B ataupun nombor B, hitungkan 1/4 daripada panjang satu keratan tali itu tadi. Okey, 1/4 daripada satu keratan tali itu. Tali itu bermaksud tali tadi. Berapa keratan tadi yang kita jawab bahagian A? Bahagian A jawapan dia adalah 68 cm. Jadi bermaksud dia 1/4 daripada 68 cm. Okey, kita buat. Contoh dia 1/4 daripada kita tukar darab 68. Darab 68. Main mansuh juga. Okey, atas lawan bawah. 4 darab 4 darab berapa dapat 4? 4 darab 1. 4 darab berapa dapat 6? 4 darab 1. Sama dengan 4. Jadi 6 baki dia 2. Okey, 4 darab berapa? 28. Jadi 4 darab 7. Adalah 28. Jadi jawapan kita bawah dah tak ada lagi, atas kita ada 1 dan 7. Jadi jawapan kita 17 cm. Jadi 1/4 daripada satu keratan tali itu, jawapan kita adalah
17 cm. Seterusnya, soalan sama juga kertas 2. Kertas 2. Okey, tahun 2016. Rajah 15 menunjukkan sebuah bangunan kediaman bertingkat. Setiap tingkat mempunyai ketinggian yang sama. Faham kan? Itu baru baca saja. Tidak ada dia minta kita jawab. Ini dimaksud kenyataan. Soalan A. Hitungkan tinggi dalam meter setiap tingkat bangunan itu. Okey, lihat. Ini adalah kenyataan. Sebuah bangunan kediaman bertingkat, setiap tingkat mempunyai tinggi yang sama. Tinggi yang sama bermaksud kita akan bahagi semua dia sama. Dia tak boleh tingkat 2 lebih panjang, lebih tinggi ke dari tingkat 1. Dia semua dia sama. Okey. Ketinggian yang sama. Soalan, hitungkan tinggi dalam meter. Dalam meter setiap tingkat bangunan itu. Okey, soalan dia kena kita jawab berapa tinggi setiap tingkat bangunan. Okey, tinggi bangunan. Tengok yang mana tinggi bangunan. Tengok gambar. Ini adalah tinggi bangunan dia. Berapa tinggi dia? 24 meter. Berapa tingkat semua bangunan? Ini kebanyakan pelajar akan keliru nanti. Pelajar tengok tingkat 5. Bermakna adakah bangunan ini 5 tingkat? Cuba kita hitung. Bilangan tingkat dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 tingkat. Tingkat pertama tidak dinyatakan tingkat 1. Dia tingkat 1 adalah tingkat yang kedua. Jadi bangunan ini mempunyai 6 tingkat. Bermakna 24 itu akan kita bahagi kepada 6 bahagian. Kepada 6 bahagian. Tak perlu cikgu ajar. Pelajar dah pandai. Saya ingat sipin 6 ni. 6 darab berapa 24? Ya, 6 darab 4. 24. Dan jawapan kita adalah 4 meter. Soalan kertas 1 yang berkaitan dengan tinggi ataupun yang berkaitan dengan meter dan sentimeter. Okey, lihat soalan dia. Jadual 4 menunjukkan catatan jarak lontaran acara lontar peluru bagi 3 orang peserta. Bila dah baca itu, tengok terus di bawah. 3 orang peserta. Peserta pertama Santi, peserta kedua Milin. Serta yang ketiga Wan. Kemudian jarak juga dinyatakan. Santi, jarak dia adalah 3.14 meter. Milin 0.6 meter. Lebih jauh daripada lontaran Santi. Wan pula 1.35 meter. Lebih dekat daripada lontaran Milin. Dan soalan, berapa jarak dalam meter lontaran Wan? Wan yang kita kena jawab. Okey, kita kena ingat. Kita kena ingat dalam meter. Lontaran Wan. Siapa Wan? Ni dia yang bawah ni. Wan 1.35 meter lebih dekat. Maka dengan itu kita akan cari satu persatu. Wan 1.35 meter lebih dekat daripada Milin. Cari berapa lontaran Milin. Dalam ni, dalam carta ni, dalam rajah ni, dia kata Milin 0.6 meter lebih jauh daripada Santi. Kita tak dapat cari Milin sebab kita perlu cari Santi terlebih dahulu. Tapi Santi dah ada dijawab. Santi adalah 3.14 meter. Barulah kita akan mencari Milin terlebih dahulu. Milin tadi lebih jauh. Kalau lebih jauh, apa erti dia?
kita akan tambah. Sebab miling yang paling jauh daripada Santi. Dia lebih jauh. Bermakna kita tambah 0.6 meter. Tadi cikgu dah ingatkan pelajar dalam tajuk perpuluhan, titik perpuluhan mesti sebaris. Okey, jadi kita akan tambah mengikut nilai digit ataupun nilai tempat. Okey, 4 di belakang, 6 tambah 1, 7. Jadi miling kita dah dapat cari. Tentulah apabila miling kita dah dapat cari, wan pula kita akan dapat cari lagi. Wan lebih dekat. Antara miling dengan wan, antara miling dengan wan, dah ada beritahu wan lebih dekat. Bermakna miling lah paling jauh daripada wan. Jadi kalau wan 1.35 lebih dekat, kita akan tolak. Tolak 1.35 meter. Jadi tolaklah. Saya percaya pelajar dah dapat tolak itu. Apa jawapan dia? Okey, betul. Jawapan dia adalah 2.39 meter. Tengok jawapan. Tengok jawapan di sebelah. Semua belakang dia 9. Perbezaan dia 3 di tengah sahaja. Jadi jawapan dia tentulah B. Tentulah B. Baiklah, seterusnya mari kita lihat soalan yang berkaitan dengan tinggi. Tinggi seseorang. Kita lihat soalan 2017. Okay. Dalam soalan 2017 ini ada gambar dan juga sukatan tinggi pelajar. Okay. Soalan dia, ketinggian Sujata pada suatu alat pengukur. Okay. Rajah tadi, rajah 7 menunjukkan ketinggian Sujata pada alat pengukur. Jadi soalan ini berkendakkan pelajar pandai menggunakan sukatan. Okay. Sukatan dia adalah dalam sentimeter. Dalam sentimeter. Dia dah ada simbol di atas tu sentimeter. Ini adalah Sujata. Mari kita lihat tinggi Sujata terus. Okay. Yang paling senang adalah dari 0 sehingga 130. Kemudian dari 130, dia tak sampai 140. Okay. Maka dengan itu pelajar harus garis terus. Di mana tempat ketinggian. Dalam rajah ni dia dah garis. Di antara 130 ke 140, dia kurang 1 sengatan. Ada 4 sengatan. Bermakna guru kita dah mengajar. Okay, ini 130. Kalau dia kurang 140, bermakna jawapan dia adalah 138. Kenapa 138? Kita bahagilah dengan 5. Okay, 1 sengatan bernilai 2. Jadi dia kurang 1 sengatan kurang 2. Jadi tinggi Sujata adalah 138 cm. Itu baru maklumat, cikgu belum habis baca. Okey. Ayat yang kedua, ketinggian Bella kurang 22 cm daripada ketinggian Sujata. Dia kata di sini lebih mudah, kurang 22. Apa arti kurang? Tentulah tolak. Tentulah tolak. Jadi Bella kita akan dapat cari, kita tolak dengan 22. Jadi Bella kita akan dapat 116 cm. Sambung ayat seterusnya. Ketinggian Agnes. Agnes, dia ada 3 orang. Yang pertama tadi Sujata, yang kedua Bella, dan yang ketiga ni Agnes. Agnes adalah min bagi ketinggian Sujata dan Agnes. Sujata dan Bella. Pelajar tahu min kan? Apa dia min? Okay. Apa dia min? Ya, min adalah purata. Bagaimana nak mencari min? Itu pelajar kena ingat. Okay. Untuk mencari ketinggian Agnes adalah min Sujata dan
bela. Min ialah jumlah bahagi dengan bilangan. Bermaksud jumlah tinggi Sujata tambah dengan tinggi Bella. Kemudian kita bahagi berapa orang? 2. Bagi 2. Jadi kita akan bagi 2 macam biasa. Tambahkan dulu. Kita tambah. Jawapan dia 254. Kita bahagi 2. Kita bahagi 2. Jadi 254 dibagi 2 adalah 127. Jadi jawapan untuk ketinggian Agnes adalah 127 cm. Tengok jawapan. Ya, ada. Jawapan dia C. Okey, masih lagi. Masih lagi soalan yang berkaitan dengan meter. Berkaitan dengan sentimeter. Tetapi yang ini berkaitan dengan kain. Okey, kita lihat soalan 30. Tahun 2017. Kertas 1. Yang melibatkan nombor perpuluhan dan juga nombor pecahan. Tadi cikgu dah beritahu. Penguasaan harus mengetahui pecahan, nombor bercampur dan juga nombor perpuluhan. Okay, untuk soalan 2017, melibatkan meter, melibatkan perpuluhan, melibatkan pecahan dan juga nombor bercampur. Okay. Tanisha menggunakan 3/4 meter kain untuk menjahit sehelai baju. Sehelai baju menggunakan 3/4 meter. Soalan, beri jawapan dalam meter, dalam perpuluhan. Tengok jawapan ni. Dia minta dalam meter tetapi diberi jawapan dalam perpuluhan. Berapakah panjang dalam meter kain yang diperlukan untuk menjahit 5 helai baju? Okey, kita dah maklum tadi sehelai 3/4 meter. Kalau 5 memanglah darab. Darab saja dengan 5. Darab dengan 5. Sehelai 3/4 meter. 3/4 meter. Kalau 5 helai, 3/4 darab dengan 5. Jawapan kita nanti kalau kita darab, jawapan dia masih dalam pecahan. Tapi kalau pelajar ingat, semua guru telah mengingatkan kita, terutama dia pecahan-pecahan yang wajib kita hafal. Kita kena hafal apa maksud 1/2, kita kena hafal apa maksud 1/4, kita kena hafal juga berkaitan dengan 3/4. Nombor-nombor pecahan yang saya sebut tadi tak perlu dikira kalau kita hafal. Okay, untuk langkah yang ini, cikgu gunakan kaedah nombor bercampur. Okey, kaedah nombor bercampur. Okey, 3/4 adalah kita tukar terus. 3.75. Ini memang hafal lah. 3 tu nombor bulat. 3/4 saya dah ingatkan dengan anak murid cikgu selalu mereka memang hafal yang ini. 3/4 0.75. 1/2 memang 0.5. 1/4 0.25. Kali kalau kita jumpa yang ini terus. 3.75. Bermaksud 3.75 dari pecahan tadi tukar pada nombor perpuluhan. Kenapa cikgu tukar? Sebab jawapan dalam perpuluhan. Darablah dengan 5. Okey. Darab saja terus. Untuk kertas 1. Kalau pelajar nak darab, darab dalam bentuk lazim. Jadi jawapan kita adalah 18.75. Ada jawapan dia A. Jadi jawapan dia adalah A. Masih lagi berkaitan dengan panjang. Berkaitan dengan meter. Okey. Ini masih soalan kertas 1. Berikut adalah perbandingan panjang tali W, X, Y dan Z. Okay. Ini perbandingan.
Bila kita lihat di bawah itu, saya cari-cari di sini tidak ada perkataan meter, tidak ada perkataan sentimeter. Tetapi ini berkaitan dengan yang panjang. Ayat pertama nanti kena baca di sini. Tapi soalan antara yang berikut, yang manakah tali paling pendek? Kalau dia ada sukatan, senang kita cari. Tapi oleh kerana soalan ni dia tidak ada sukatan, dia hanya menerang menggunakan perkataan. Okey, kita pergi satu persatu. W, tali W lebih pendek dari X. Kita buat W, X. Siapa paling panjang? Itulah X. Sebab W lebih pendek daripada X. Saya dah buat tali di sebelah ni. Tengok W lebih pendek daripada X. Betul lah ayat dia kan? Terus dia ayat yang kedua. W lebih panjang dari Y. W lebih panjang dari Y. Bermakna Y lebih pendek dari W. Okey, itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Tengok ayat yang ketiga. Z lebih pendek dari X. Antara X dan W ni. Dia lebih pendek. Bermakna Z ini mesti di antara W dan X. Tetapi X tu lebih panjang. Sebab dia kata Z ni lebih pendek. Tetapi lebih panjang dari Y. Lebih panjang dari Y. Bermakna Z sama ada dia panjang dari W ataupun dia pendek dari W tapi panjang dari Y. Jadi kita letaklah Z di sini. Okey, kita perhatikan W, kita perhatikan Z, kita perhatikan X dan juga Y. Yang mana satu tali yang panjang, yang mana satu yang paling pendek? Kerana soalan akan tanya yang pendek. Jadi jawapan kita yang pendek adalah Y. Adalah Y. Untuk yang ketiga. Yang ketiga, kita bermula daripada jarak yang pertama. Kemudian kita bermula daripada panjang. Dan yang ketiga ini yang melibatkan sukatan sentimeter atau milimeter atau sentimeter dan milimeter. Untuk sentimeter dan milimeter, hubungan dia adalah 10. 1 sentimeter, 10 milimeter. Cikgu ingatkan lagi. Unit besar tanya unit kecil, darab. Unit kecil tanya unit besar, bahagi. Dan untuk sentimeter dan milimeter, selalu soalan dalam UPSR berkaitan dengan pembaris yang melibatkan sengatan. Nanti cikgu terangkan apa dia sengatan. Okey. Baiklah, seterusnya mari kita lihat bagaimana cara kita menggunakan pembaris. Saya percaya setiap pelajar mempunyai pembaris. Dan pembaris yang selalu kita gunakan di sekolah, dia memang dah ada unit. Unit yang kita guna adalah unit sentimeter. Okay, setiap pembaris dia ada sengatan. Dia ada sengatan. Dan inilah sengatan dia. Semua yang bertanda di atas itu adalah sengatan. Dan pada sukatan ataupun pembaris, kita ada dia unit. Dalam pembaris dia ada unit. Dia tulis di situ sentimeter. Bermakna unit ukuran pada pembaris ini adalah sentimeter. Nombor yang ada di depan pembaris itu adalah nombor sentimeter. Kalau dia tulis di sini milimeter, bermakna nombor itu adalah milimeter. Oleh kerana pembaris kita, unit dia adalah sentimeter, maka 1 ini, 2, 3 ini adalah dalam sentimeter. Okey, pada pembaris kita ada sengat tadi, kita lihat dari 3 ke 4 ada 10 sengatan. Ada 10 sengatan. 10 sengatan ini bermaksud 1 sentimeter adalah 10 milimeter. Perlu diingat. Berarti dia kalau arah
panah kita menuju ke arah selepas 3, bermakna dia adalah 31, 32 sehinggalah 40 milimeter. Okey. Baiklah, seterusnya mari kita belajar bagaimana cara kita menyukat menggunakan pembaris. Okey, pembaris yang kita biasa gunakan. Okey, cikgu bagi satu sukatan. Anak panah, berapakah panjang anak panah ini? Berapakah panjang anak panah ini? Langkah pertama pelajar, garis yang terakhir. Garis mana tempat berhenti yang terakhir. Di sini cikgu dah gariskan ianya selepas 4. Jadi kita akan sukat dari hadapan sehingga akhir. Okey, sehingga akhir. Dan kalau kita nak sukatan dia dalam sentimeter, bermaksud jawapan dia mesti dalam perpuluhan. Ingat tu. Yang ini 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Jadi dalam sentimeter 4.1. Sebab 1 itu adalah selepas 4. Kalau dia berada selepas 4 ada 2, 4.2. Okey, bagaimana pula jawapan dalam milimeter? Bermaksud kita tak perlu jawab dalam sentimeter. Kita jawab dalam milimeter. Nombor 1 ini mewakili 10. 2, 20. 3, 30. 4, 40. Jadi jawapan dia adalah 41 milimeter. Kalau soalan minta kita jawab dalam sentimeter dan milimeter. Okay, jadi jawapan kita untuk sentimeter kita dah tahu 4. Milimeter adalah 1. Jadi 4 sentimeter, 1 milimeter. Seterusnya kita lihat pula bagaimana kita nak menjawab ni. Saya mohon pelajar-pelajar cuba jawab sebelum cikgu terangkan. Okey, lihat panjang dia. Garis tak akhir. Okey, garis tak akhir. Cikgu akan tanya pelajar nanti dalam sentimeter berapa, dalam milimeter berapa dan dalam sentimeter dan milimeter berapa. Okey, dalam sentimeter. Ya, 5.4. Perlu diingat lagi dalam sentimeter, perlu dijawab dalam perpuluhan. Kemudian milimeter. Jawapan dia adalah 54 milimeter. Sentimeter dan milimeter. 5 sentimeter, 4 milimeter. Saya rasa pelajar dah pandai menjawab. Kita lihat pula sukatan yang ini. Okey, cikgu akan tanya. Tengok soalan. Kita tengok soalan dulu. Okey, soalan dia. Berapakah panjang dalam sentimeter kayu tersebut? Soalan minta dalam sentimeter. Apa yang cikgu tekankan tadi? Jawab dalam sentimeter. Untuk jawapan dalam sentimeter mesti dalam bentuk perpuluhan. Jadi jawapan dia adalah 3.2 cm. Seterusnya. Soalan minta kita jawab dalam milimeter. Minta dalam milimeter. Dalam milimeter tak perlu perpuluhan. Kira sampai berapa yang terakhir. Hitung saja sengatan tu. Tapi bagi pelajar yang dah pandai, 1 itu adalah 10. Kemudian 10 itu tambahlah dengan sengatan. Okay, untuk dalam milimeter jawapan kita adalah 17 milimeter. Bagaimana pula dengan soalan ini? Berapa panjang dalam sentimeter dan milimeter kayu itu? Okey, dalam sentimeter kita jawab 3 cm.
dalam milimeter. Yang lebih itu adalah dalam milimeter. Dalam milimeter, jawapan kita adalah 7. Jadi jawapan kita adalah dalam sentimeter dan milimeter. 3 sentimeter, 7 milimeter. Seterusnya yang melibatkan dua batang ataupun dua garisan. Kita tengok soalan dia. Hitungkan jumlah panjang dalam milimeter kedua-dua kayu itu. Kita akan tambah panjang dia untuk kedua-dua kayu ini. Okey, langkah kita kayu pertama. Tengok kayu pertama, cikgu pilih yang ini. Langkah seterusnya garis di mana akhir dia. Dia bermula dari 0 dan berakhir dari 4. Jadi jawapan kita adalah 4 cm. Dan jawapan tadi dia minta dalam milimeter. Tukar terus. 4 cm adalah 40 mm. Kayu yang kedua pula. Garis akhir. Jawapan, berikan jawapan dalam milimeter terus. Tak perlu tukar lagi. Okey, 27. Jadi kedua kayu itu kita tambah panjang dia. Jawapan dia adalah 67 mm. Soalan seterusnya, cikgu mohon pelajar jawab. Okey, soalan dia, hitungkan panjang dalam sentimeter kedua-dua kayu itu. Okey, kayu pertama, kayu kedua, kita tambah nanti. Okey, dapat pelajar kira yang ini. Okey, sambil pelajar mencuba, cikgu akan bantu. Okey, kita hendaklah menambah jumlah panjang dalam sentimeter. Okey, langkah tadi kayu pertama, dia bermula dari 0, gariskan yang terakhir. Yang terakhir dalam sentimeter. Dalam sentimeter, jawapan dia mesti dalam perpuluhan. 3.5. Bagaimana pula dengan kayu yang kedua? Tapi kayu yang kedua ini, jangan tengok sukatan terakhir sahaja. Kita tengok dia bermula daripada 1 dan berakhir selepas 2 sebelum sampai ke 3. Jadi untuk kayu yang bermula daripada bukan bermula daripada 0, kita kena kira. Kita ambil sukatan terakhir 2.7, tolak dengan sukatan permulaan. Permulaan dia tadi adalah 1. Jadi kita tolak. Jawapan kita adalah 1.7 cm. Jadi panjang kayu yang kedua adalah 1.7 cm. Jadi kedua-dua kayu itu kita tambah lagi. Jawapan kita adalah 5.2 cm. Okey, kita cuba jawab soalan daripada kertas UPSR sebenar. Kertas UPSR tahun 2017, kertas 2. Okey, saya baca. Rajah 7 menunjukkan panjang sebatang kayu aiskrim. Okey, kita lihat terus soalan dia. Dia kata batang kayu aiskrim ni dalam rajah 7. Soalan dia, nyatakan panjang dalam sentimeter bagi kayu aiskrim itu. Tadi cikgu dah ingatkan pelajar, jangan lihat yang tak akhir. Yang tak akhir akan ditolak dengan yang awal. Kalau dia bermula dari 0, yang tak akhir dilihat tolak dengan 0. Tetapi yang ini, dia bermula daripada 2. Dia bermula daripada 2, yang tak akhir dia bermula dengan yang tak akhir dia adalah 10. Jadi langkah kita yang mula dan yang akhir. Okey, yang akhir ditolak dengan yang mula. Jawapan kita adalah 8.
Jawapan kita adalah 8 cm. Jadi kayu aiskrim ini jawapan kita adalah 8 cm. Okey, bagi memastikan jawapan kita itu betul atau salah ataupun memastikan kita tidak salah jawapan, kita boleh gunakan kaedah mengira sengatan. Ini adalah 1 cm, 2 cm, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi betul lah jawapan kita 8 cm. Seterusnya soalan yang sama tetapi soalan bahagian B. Bahagian B ada kaitan dengan soalan bahagian A. Okey, kita lihat soalan dia. Lina ingin membuat sebuah bingkai gambar berbentuk segi empat tepat yang mempunyai perimeter 112 cm dengan menggunakan kayu aiskrim itu. Kayu aiskrim itu adalah jawapan kita pada bahagian A tadi. Soalan dia, berapakah bilangan kayu aiskrim yang digunakan? Okey. Untuk ayat yang pertama, segi empat tepat. Okey, ini adalah sebuah segi empat tepat. Kemudian, soalan dia, berapa batang kayu? Batang kayu aiskrim yang dibuat di sekeliling segi empat tepat ini ataupun bingkai gambar tersebut. Dan perimeter dia adalah, ukur sekeliling dia adalah 112 cm. Okey, panjang batang aiskrim tadi, jawapan kita A tadi adalah 8 cm. Perimeter yang ini adalah 112. Maka langkah dia adalah bilangan kayu aiskrim yang digunakan untuk membuat bingkai gambar. Maka langkah kita adalah perimeter, jumlah perimeter 112 dibahagi dengan batang aiskrim. Okey, 112 bahagi dengan 8. CP 8. Sebagai pelajar wajib hafal CP 8. Untuk jawapan dia, cikgu terus tulis jawapan. Tapi saya nasihat cikgu, cuba pelajar kira menggunakan dalam bentuk lazim. Atau menggunakan kaedah mansuh tadi. Jadi jawapan kita adalah 14 batang. 14 batang. Semak balik, 14 darab 8. Jawapan dia adalah 112 cm. Baiklah, itu saja daripada cikgu. Jadi sebelum mengundur diri, cikgu sediakan latihan untuk pelajar. Cikgu bagi peluang untuk pelajar menjawab. Di akhir nanti cikgu bagikan jawapan. Ini adalah soalan UPSR juga. Tolong jawab soalan kertas 1. Cikgu bagi 2 minit. Okey, sambil pelajar menjawab, cikgu baca bantu pelajar. Rajah 3 menunjukkan 2 batang kayu lurus P dan Q. Kayu P 3 1/5 meter. Kayu Q tidak ditunjukkan. Soalan dia, jumlah panjang kedua-dua kayu itu adalah 5 meter. Hitungkan panjang dalam sentimeter batang kayu Q. Saya percaya pelajar dah dapat menjawab. Jawapan perlu dijawab dalam sentimeter. Okey. Nak tahu jawapan dia? Jawapan dia adalah B. Okey. Tahniah kepada pelajar yang dapat menjawab. Kepada pelajar yang tidak dapat menjawab, cikgu terangkan langkah kita. Okey. Langkah pertama pelajar tadi, tukar kayu P kepada sentimeter. Kepada sentimeter. Ingat, meter pergi sentimeter perlu didarab
dengan 100. Sebab hubungan meter dan sentimeter adalah 100. Jadi kalau 3 1/5 berarti dia 3 darab 100. 300. 1/5 darab 100 adalah 20. Jadi kayu P adalah 320. Jadi panjang semua kayu tadi 5 meter adalah 500. 500 tolak dengan 320. Jawapan kita adalah 180. Okey, yang tidak dapat menjawab tak apa. Teruskan. Soalan kertas 2. Okey, untuk kertas 2 ini, okey, soalan dia dua-dua dia 2 markah. Okey, 2 markah erti dia memerlukan pengiraan. Okey, cuba pelajar jawab dulu. Ini jawapan bahagian A. Ini pula jawapan bahagian B. Okey, siapa yang dah dapat jawapan tahniah. Yang belum, teruskan. Teruskan. Okey, teruskan. Kalau tak dapat juga jawab, tanya dengan cikgu kita nanti. Sebab bukan cikgu tak nak bantu. Masa kita tidak mengizinkan. Tapi cikgu dah bantu jawapan dia. Untuk pelajar, cikgu dah jawab. Sebab soalan ini senang. Okey, antara berikut manakah betul penukarannya? Okey. A. 8.03 km sama dengan 8 km 3 meter. Okey, jadi memanglah jawapan dia salah. Kenapa dia salah? Sebab kita akan menukar kilometer kepada meter. Okey, yang bukan nombor bulat. 0.3 darab dengan 100 darab dengan 1000, jawapan dia 30. Untuk B, darab dengan 1000, jawapan dia 300. 8 km 300. Salah. Untuk C, 0.3 darab 1000, 3 kali gerak ke belakang, jawapan dia adalah 30. Pun salah. Jadi semesti dia, jawapan dia adalah D. Jadi, ada lagi satu soalan. Okey, bahagian soalan kertas 1. Kertas 1. Okey, ini dah kita belajar tadi. Kajian 9 menunjukkan panjang sebatang kayu. Nyatakan panjang dalam sentimeter kayu itu. Langkah kita, tengok yang terakhir, 6. Tengok yang di depan. Di depan itu adalah berapa jarak dia. Okey, kemudian yang di akhir tolak dengan yang di depan. Tukar terus. Okey, ini meter, bukan sentimeter. Tadi kita belajar sentimeter. Meter erti dia 100. 1 meter 100. Bermakna di antara 1 ke 2 itu ada 100 sengatan. Tapi oleh kerana di dalam ni dia ada 5 aja sengatan, bermakna 100 dibagi dengan 5, 20 nilai dia. Okey, nak tahu jawapan dia? Jawapan dia adalah D. Okey, jawapan dia adalah D. Kalau pelajar-pelajar nak mencuba menjawab soalan ni lagi, cuba lihat soalan UPSR 2016-2017. Kebanyakan soalan yang cikgu ambil hari ini adalah soalan daripada UPSR sebenar untuk tahun 2016 dan 2017. InsyaAllah, kalau umur panjang, kita boleh berjumpa lagi. Kita akan cuba lihat pula soalan 2018 dan 2019. Daripada cikgu harap semua pelajar jangan jemu untuk belajar, terus untuk belajar. Tak sabar nak pergi sekolah, tunggu sahaja. Untuk pelajar tahun 5 dan tahun 6,
Kita akan berjumpa di sekolah, berjumpa dengan kawan pada 15 Julai ini nanti. Cuma nasihat cikgu, walaupun kita dibenar pergi sekolah, kita juga kena menjaga keselamatan dan kesihatan kita. Sekali lagi, cikgu ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pelajar-pelajar kerana sudi mendengar apa yang cikgu ajar hari ini. Dan kesempatan ini, cikgu ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pihak Jabatan Pendidikan Daerah Serikeh kerana memberi peluang kepada cikgu untuk berkongsi ilmu dengan semua pelajar di daerah Serikeh. Jadilah Serikeh nombor 1 dalam bidang pendidikan. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.